Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda murid cikgu dan salam sejahtera. Okey, bersua kita kembali dalam kelas matematik tahun 2. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tajuk nilai nombor. Okey, stay tune. Okey, baik. Untuk hari ini, kita akan menyentuh sedikit tentang nilai nombor. Okey, apa itu nilai nombor? Okey, untuk tajuk hari ini, anak-anak murid cikgu akan belajar tentang cara-cara untuk kita mengira nombor. Okey, ada beberapa jenis nombor yang kita boleh kira. Seterusnya, anak-anak murid cikgu akan belajar tentang, anda semua akan belajar tentang perwakilan nombor berdasarkan objek-objek yang kita akan belajar sebentar lagi. Okey, untuk tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, sekejap. Cikgu nak tukar kepada presentation slide. Alright, baik. Okey, untuk hari ini. Okey, sebelum itu kita tengok apa itu objektif yang awak akan dapat. Okey, pada akhir pembelajaran, okey, murid akan dapat yang pertama menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi. Okey, maksudnya ada satu ataupun ada situasi ataupun ada satu yang dikatakan sebagai contoh macam bekas ataupun barang-barang ataupun alatan-alatan. Anak-anak murid cikgu kena tengok apakah ataupun kena kira berapakah jumlah nombor tersebut. Okey, seterusnya memadankan kumpulan objek dengan nombor. Maksudnya dekat sini diberi ada satu kumpulan objek ataupun alatan-alatan. Okey, nombor yang ada anak-anak murid cikgu kena padankan, okey, supaya sama jumlahnya. Okey, baik. Seterusnya, next slide. Okey, baik. Ini adalah pembelajaran kita ataupun contoh yang pertama. Okey, ini daripada buku teks tahun 2 juga. Okey, dekat sini ada satu situasi, satu gambar di mana ada atuk, ada seorang makcik dan juga seorang budak lelaki di sini. Okey. Budak lelaki tu berkata, satu paket ada 10 biji kuih. Okey, 4 paket ada 40 biji kuih. Okey, betul ke? Okey, betul ke murid tu cakap ataupun budak lelaki tu cakap? Okey, mari kita tengok. Okey, dekat sini ada beberapa balang dekat sini. Okey, beberapa balang dan di sini dia beri jumlah untuk satu balang ada berapa biji kuih. Okey, ada berapa biji kuih kita tengok Kita ambil pen kejap. Alright. Okey, tengok dekat sini. Mana pen cikgu? Mana pen cikgu ni? Mana pen cikgu? Alright, baik. Okey, ini ada 100 biji kuih bagi setiap satu balang. Okey, maksudnya balang di sini semuanya sama. Okey, bila sama, sini mestilah 100. Sini mestilah 100 juga. 100 dan juga 100. Maksudnya ada 5 balang. So, cara untuk kita kira objek-objek ini adalah awak perlu kira jumlah yang besar dahulu. Okey, awak perlu kira jumlah yang besar dahulu. Ini adalah 100. Okey, sini dia cakap kuih ni. Kita balik semula kepada dialog budak lelaki ni. Okey, satu paket ada 10 biji kuih. Maksudnya dekat sini. Betulkah ada 10? Kita tengok. Sebentar Alright, kejap. Okey, tengok sini. Betul ke 10? Okey, 1. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah. So sini adalah 10. Kuih yang sama, paket yang sama. So, mestilah 10, 10 dan 10. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, awak kena kira jumlah yang besar dahulu. Kalau ikutkan dekat sini, jumlah yang besar adalah balang dia. Okey, so balang ada 5 balang. So, 1, 2, 3, 4, 5. Satu balang adalah 100. So, 100, 100, 200, 300, 400, 500. So, sini adalah 500. Yang ini bukan ratus. Yang ini puluh. Kita dah belajar itu kan. 10 ratus. Sapura. Okey. So, ini adalah 10. Lepas 10, kalau tambah 10 lagi, 20, 30 dan 40.
Betul lah murid ataupun budak lelaki tu cakap ada 40 biji kuih. So jumlah kuih dekat sini adalah kalau ditambahkan 2 sini, okey, jumlah ini 2 ini bersamaan dengan 540. Okey? Cikgu harap anak-anak cikgu boleh faham lah Okey, kenapa 540? Ini adalah 500, ini adalah ratus. Ini 40, ini adalah puluh. Kita dah belajar minggu lepas, kita belajar kelas yang lepas. Okey, so ini adalah sa dia kosong ataupun sifar. Ini adalah pu, ini adalah ra. Kalau kita tambah semua sekali ni, 500 dan 40 ni akan jadi 540. 500 dan 40 ni. Okey, dia akan jadi 540. 505 untuk ra, 4 untuk pu dan sifar untuk sa. So 540. Okey. Baik, cikgu harap anak-anak murid cikgu boleh faham. Kita next. Alright, dekat sini pula. Dekat sini ada jumlah guli. Okey, ada jumlah guli yang ditunjukkan di paparan skrin awak. Okey, kita kena kira sama-sama. Okey, sebab apa? Sebab Amoy ni suruh kita kira berapakah jumlah guli ini. Okey. So, cikgu ambil pen cikgu. Alright. So, satu bekas ini ada 50 biji guli. Ingat tadi cikgu pesan, slide yang pertama, kalau nak jawab bilangan seperti ini, kena kira bilangan yang besar dahulu. 50 dengan 10, mana yang besar? Mestilah 50 betul. So, kita kena kira kumpulan 50 dahulu. So, 50. Satu bekas ada 50 biji. Kalau 3 bekas, so 50 dan 50 berapa? Okey, 50 dan 50, 100. Tambah lagi 50. Sebab apa cikgu guna tambah ni? Ini jumlah. Kalau jumlah tu dia nak kira keseluruhan. Keseluruhan tu kita kena kira. So, tambah lagi 50. So, dapat berapa? Yang ini awak dah dapat 100. Tambah lagi 50. Sama dengan 150. Okey, yang ini ada 2 balang. Setiap balang ada 10 biji. So, ini 10, 20. So, tambah dengan 20. So, jawapan dia adalah 100. 5 tambah 2 ni sama dengan 70. Okey, boleh dapat? Boleh dapat tak kelas? Okey. Sifar di bahagian sa ni sifar, ini sifar. Okey, di bahagian 5 dan di bahagian 10, 5 dan 2 kita kena tambahlah. Okey. So 5 tambah 2 berapa? So 5 tambah 2. Okey, so 1 2 3 4 5 6 7. So 7. 7. Cikgu buat 7 dekat sini. Nampak? So 1 dekat sini tak ada ratus. Sini ada hanya sampai puluh saja dekat bahagian 20 ni. So 100, 1 terus turun 1 dekat bahagian ra ataupun bahagian ratus. So jawapannya adalah 170. Okay, boleh faham ya? Alright, next slide. Kita pergi kepada next slide. Okay, kita akan sentuh untuk tajuk ni. Kita akan sentuh asas blok matematik. Awak dah belajar benda ni pada tahun 1. Okay, untuk tahun 2 ni awak akan tambah dia punya julat ataupun dia punya aras. Okay, aras dia. Okay, untuk asas blok matematik ni, awak perlu tengok dia punya bentuk dia. Okay, untuk bentuk yang ada satu saja seperti ini kita akan kira sebagai satu. Okay, satu. Contohnya, dia ada macam ni. Satu je petak. Okay, so 1, 2, 3. So, ini adalah 3 jumlah dia. Okay, boleh faham Okay, untuk bentuk yang seperti ini, yang panjang bersambung-sambung ni, ini adalah jumlah dia adalah 10. Okay, kalau ada 5 lah blok yang panjang seperti ini, maksudnya jawapan adalah 50. Kalau 3, 30. Kalau 7, 70. Boleh faham Kalau awak jumpa mana-mana asas blok ni, itu dia punya jumlah dia adalah 10. Okay, kalau tak percaya kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Awak tak perlu dah kira. Kalau bersambung petak macam ni, panjang macam ni, ini adalah 10. Inilah asas blok matematik. Okey, baik kelas. Kalau seperti ini, kalau petak besar seperti ini adalah berjumlah 100. Okey, so awak kena ingat untuk tahun 2 dah belajar ni sampai 100. Okey. Ini 1, ini 10. Ini 1, ini 10 dan ini 100. Mewakili blok-blok yang ada dekat sini. Blok ini, blok yang panjang ini dan juga blok yang petak ini.
Boleh faham kelas okey. Cikgu ajar ni sebab apa? Kejap lagi awak akan jumpa contoh-contoh menggunakan blok-blok ini. Baik. Nampak? Cikgu baru je sebut dah keluar contoh. Okey. Okey, kita tengok satu demi satu Okey, kita tengok di bahagian lelaki dahulu. Okey, di bahagian lelaki. Nampak dia ada blok berwarna kuning. Cikgu cakap tadi, kalau blok yang petak besar tu mewakili berapa? Mewakili 100. Alhamdulillah, kenyang cikgu. Okey, 100. 200. 300. 400. 500. Okey, kenapa cikgu kira yang 100 dahulu? Sebab di kawasan ini ada 3 blok je. Ada ratus, ada yang 10, ada yang 1. Cikgu cakap apa tadi? Kira yang nombor yang paling besar dahulu. So, 100. So, ada berapa ratus dekat sini? Ada 500. Okey, 500. So, ini petak panjang ni kita wakili berapa? 10. Okey, 10, 20. Okey, yang ini ada berapa ni? Kita kira. Setiap ni kita kena kira berapa? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tadi kita dah buat. Kita dah kira 100, 1, 2, 3, 100, 200, 100, 200, 300, 100, 200, 300, 400, 500, 500, 10, 20, 26. So, jawapan 526. Betul lah. Okey. Murid lelaki tu cakap. Okey. Kita tengok pula yang perempuan ini. Okey. Kita kira yang besar dahulu. 100, 200, 300, 400. So, 400. 10, 20, 30. Okey. Lepas ratus kan puluh. Okey. Lepas ra kan ingat tak kita belajar? Last kali. Sapura. Okey. Kita kira yang last ni. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, jawapan dia adalah 435. Boleh dapat kelas kena ingat ni sapura ni. Sampai bila-bila awak akan belajar. Pu untuk puluh. Ra untuk ratus. Okey. Boleh nampak blok. Okey, baik. Kita kira sama-sama. Oh, dah ada jawapan. Tak boleh nak kira sama-sama. Okey. Betul ke ni? Kita kira sama-sama. 100, 200, 300, 400, 500, 600. So, ra, pu dan sa. So, 600. Puluh, ada tak? Awak nampak tak? Yang panjang tu. Awak nampak tak macam ni? Panjang macam ni. Awak nampak tak? Yang ni. Panjang ni. Panjang. Yang kuning ni panjang ni. Nampak tak? Nampak tak panjang ni dekat situ? Nampak tak? Tak ada kan? So, kalau tidak ada, jawapan adalah sifar. Okey. Sa ada. Nampak satu-satu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jawapan dia adalah 607. Bukan 67 607. Kita senyapkan bunyi puluh. Cikgu dah ajar kelas yang lepas. Okey, baik. Ini kita tengok soalan sama-sama. Apakah nombornya? Okey, baik. Kita belajar sampai 100. Okey. Sapura. Nampak? Sapura. Okey. So, sekarang kita tengok. Ada tak? Kita kena kira ratus dulu. Ada tak ratus? Yang petak besar tu. Dia ada kan? So, jawapan dia sifar. Okey, sifar. Okey, kalau puluh, ada ni puluh. Satu pula dah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nampak? 100. Tadi tak ada 100 cikgu. Yang petak tu tak ada. Ni kenapa ada sampai 100? Okey, sebab 10 ni kalau bilangan blok asas 10 ni, kalau ada 10 batang, maknanya 100 lah. So, bahagian ratus ni adalah 100. Okey, so kita letaklah 1. Sebab 100. Okey, puluh. Ni puluh cikgu. Puluh kan kita dah kira. Okey, kita dah kira. So, kita dah kira. So, dia dah tak boleh dikira lagi lah. Sebab kita dah kira untuk ratus tadi. Okey, awak dah kira 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, dah tak ada lah lagi asas blok 10 dekat sini.
So dah tak ada. So kita terus kira yang 1. So 10 dah tak ada lah sifar Okey, kira yang 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pula. Okey, bila 12 macam mana kelas? 12. Biasa kita kira sampai 3, 4 sampai 9 je. Ini sampai 12. Macam mana? Okey, kalau seperti ini awak tengok Bila dapat nombor 12 ni, ini adalah SAR, ini adalah 10. So 10 ni 1. Kita kena letakkan di bahagian 10 lah jawapan kita. So kita padam balik sifar ni, kita letakkan di bahagian 10. 10 ni adalah 1. 2 ni di bahagian SAR. So jawapan dia adalah 112. Boleh nampak Yang penting asas blok tu anak-anak murid cikgu perlu tahu. Kalau satu blok tu petak sebiji je itu adalah 1. Kalau panjang tu adalah 10. Kalau petak segi 4 sama tu adalah 100. Baik, seterusnya kita tengok sudut matematik. Okey, nampak? Ni kita belajar tadi. Okey, kita belajar asas blok matematik. Yang ini apa? Yang ini kita panggil sebagai dekak-dekak. Okey, dia ada terus siap dia punya nilai tempat. Ada ratus, ada puluh dan juga ada SAR. Nampak? Ini kita panggil dekak-dekak. Ini apa cikgu? Ini kita panggil abakus. Okay, dalam slang bahasa Inggeris dia abacus. Ataupun abakus. Okay, abakus ni pun kita akan belajar nanti. Ini kita panggil sebagai perwakilan nombor. Okay, nanti awak akan belajar perwakilan nombor. Alright, kita pergi ke next slide. Untuk kita belajar dulu dekak-dekak ni macam mana. Ada pun dekak-dekak. Okay, macam mana kita nak buat dekak-dekak ni? Okay, yang pertama. Okay, untuk dekak-dekak ni cikgu sarankan awak buat daripada, awak kira daripada SAR. Okay, SAR. Ataupun ratus pun boleh. Tapi cikgu suka awak kira daripada SAR. Sekejap. Mana pen cikgu ni dah hilang. Okey, kita tengok dekat bahagian SAR dahulu. SAR, ada tak dekat-dekat yang berbiji-biji ni? Kalau tiada, jawapan dia adalah sifar. Senang tak? Puluh? Okey, puluh kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. Puluh. Ratus? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, jawapan dia adalah 580. Senang ke susah? Cikgu harap senang lah Sebab apa? Benda ni awak hanya kira secara terus. Bila kira secara terus, sangat memudahkan awak. Okey? Melainkan nanti awak akan belajar abacus nanti. Okey, tak apa. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, dekat sini, SAR. Ada tak SAR? Bahagian SAR ada tak? Jikalau tiada, kita hanya letak sifar sahaja. Okey, bahagian puluh. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Ratus. 1, 2, 3. So, 3. So, jawapan dia adalah 360. Okey, ini adalah dekak-dekak. Cikgu tulis Dekak. Okey, baik. Supaya awak boleh ingat apa itu dekak-dekak, apa itu blok asas matematik, apa itu abacus. Alright, seterusnya soalan yang terakhir. Kita tengok cara nak kira dekak-dekak. Sini ada SAR. Kita kira SAR. 1, 2, 3. So, ada 3 biji dekat bahagian SAR. Dekat bahagian puluh, 1, 2. So, ada 2 biji di bahagian puluh. Ratus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 biji di bahagian ratus. So, jawapan dia adalah 623. Okey, mudah je kan? Mudah ke senang? Dua-dua pun boleh. Alright, seterusnya. Okey, ini kita akan belajar tentang abacus. Okey, abacus tu yang ni. Ini kita panggil sebagai abakus. Okey, ini kita panggil sebagai abakus. Okey, ataupun abacus. Okey. Ini adalah posisi asal untuk abacus. Okey, abacus ni cikgu tukar pen color sekejap Alright, abacus ni dia ada 2 bahagian. Okay, dan dia akan dibahagikan dengan tengah-tengah kat sini. Ni tengah-tengah ni. Okey.
dia ada dua bahagian. Ini adalah untuk nombor bagi nombor kosong ataupun sifar. Okey, semua akan duduk di bahagian tepi ni. Dia akan duduk di bahagian tepi. Dia akan duduk di bahagian tepi. Yang ini pun dia akan duduk di bahagian tepi ni. Ya Allah, macam mana nak panah cikgu ni? Ini pun dia akan duduk di bahagian tepi. Baik. Boleh nampak kelas? Okey. Sekarang tengok nilai tempat dia. Okey. Ini adalah sa. Sini tengah ni adalah puluh. Yang hujung ni adalah ratus. Sa puluh ratus. Sa pura. Kena ingat yang itu. Nampak? Nak tak nak, sa ni akan duduk di bahagian belakang juga. Puluh di tengah, ratus di depan sekali. Okey? Kena ingat, ini adalah nombor kosong. Nombor kosong ni adalah, ataupun nombor sifar ni adalah, di mana semua biji-biji yang terdapat dalam abacus ni, dia duduk menghadap bahagian tepi dia. Menghadap bahagian tepi. Boleh nampak kelas Okey, baik. Tengok. Cara kita menggunakan abacus. Nombor-nombornya. Okey. Nampak? Tadi kan dia tak bergerak ni. Ni kan dia duduk kat sini. Bila kita gerakkan saja di hadapan satu nombor, terus menghadap dinding ni. Ni kita panggil dinding. Ni dinding. Okey. Kita gerakkan dia, dia akan jadi nombor 1. Ni kita gerakkan saja ke dinding ni. Dia akan jadi 1. Boleh dapat? Kita gerakkan lagi yang ini. Kita gerakkan rapat dengan sini. Macam ni. Macam ni. Dia akan jadi 2. Kita gerakkan lagi ke dinding ni. Dia akan jadi 3. Kita gerakkan lagi keseluruhan. Dia akan jadi 4. Nampak? Kita gerak 4 biji abacus ni. Dia akan jadi 4. Ini kita gerakkan 3 nombor ke dinding depan tu, dia akan jadi 3. Boleh nampak Macam mana jadi 5? Sampai 4 ni tak ada pun nombor. Tengok sini. Okey, kita bawa turun balik. Okey, nampak ink cikgu ink pen cikgu. Kita bawa turun balik. Kita bawa turun balik sini. Dan kita daripada sini, daripada tempat ni, kita terus rapatkan dekat dinding. Rapatkan dekat dinding ni. Nampak? Dia jadi 5. Nampak? Sini 4 masih lagi kat mana? Makin hilang dah cikgu punya abacus. Sekejap cikgu padam. Duk conteng. Hilang. Sekejap. Alright. Nampak? Waktu 4 tadi, dia masih rapat dekat dinding depan dia. Bila dia turun ke bawah dinding ni, dia akan jadi 5. Tapi pastikan dekat-dekat di bahagian yang lagi satu ni. Dekat-dekat pula. Biji-biji di bahagian abacus yang lagi satu ni, kita bawa turun. Okey? 5. Macam mana nak jadikan dia 6? Yang ini rapat. Yang ini rapat. 2 ni rapat. Okey, dia akan jadi 6. Rapat. Rapat, dia akan jadi 7. Rapat. Rapat, dia akan jadi 8. Dan rapat. Rapat, dia akan jadi 9. Boleh nampak cara dia Okey, ini 1 untuk 1 biji. Pastikan yang ini masih lagi stay dekat tempat dia. Jangan berubah. 1. Naik 2. 3. 4. Bila dah masuk 5, awak turunkan yang 4 tadi. Awak turun ke bawah. Awak ambil yang atas ni. Masuk 1 jadi 5. 6. 7. Yang 5 tadi. Bila dah masuk 6, 7 ni. Yang 5 tadi jangan gerak lah. Yang 5 ni tak perlu gerak lah. Biar je dekat sini. Okey. 7. 8. 9. Boleh nampak kelas Okey. Kita cuba buat sedikit latihan. Contoh latihan. Alright. Apakah nombor ini? Okey. Yang pertama. Yang perlu awak tahu adalah. Tukar ink color sekejap Okey. Yang perlu awak tahu adalah. Nilai tempat dahulu. Ini adalah. Sa. Ini adalah. Puluh. Untuk pu. Ra. Untuk ratus. Okey. Sa pura. Sa puluh ratus. Okey.
Kita tengok balik kembali. Ini 4 biji ni dia rapat ke dinding bawah. 1 biji yang dekat atas ni dia rapat ke dinding bawah. Berapa? Kita tengok balik. Mana? Okey, padam semua ni. Padam supaya awak boleh nampak. Nanti kalau awak tak tahu, awak boleh rujuk video cikgu. Awak boleh ulang kaji, awak boleh buat pengukuhan dan menguatkan ingatan awak. Okey. Alright. Okey. Cikgu dah padam. Okey. Tengok balik. Dia ada 1 kat sini, 4 dekat sini. Kat mana? Tengok. 1 sini, 4 dekat bawah. So, dia adalah nombor 5. Okey, nombor 5. 1 turun bawah, nombor 5. Okey, tengok sini. Ini adalah rapat dekat atas. Okey. So, ada berapa nombor dekat sini? Ada berapa biji? So, 1, 2, 3. So, 3 pergi. Ni dia tak bawa turun ya. So, ini adalah 3. Kita tak percaya, tengok 3. Nampak? 3. Ya, ini memanglah ini dekat bahagian ujung. Okey, cikgu nak tunjuk cara. Tapi kalau awak tengok dekat bahagian puluh, dia tak usik. Sebab cikgu nak bagi tahu cara dia saja. Okey, bila rapat ke dinding atas ni, maksudnya ini adalah nombor 3. Nampak? 3 nombor yang rapat, tapi nombor yang di atas ni tidak bergerak. Maksudnya ini adalah nombor 3. Kalau nombor ni bawa turun, dia akan jadi nombor 8. Okay, sebab dia tambah dengan 5. Okey, boleh faham Tapi ini adalah nombor 3. Tengok bahagian ratus pula. Okey, dekat bahagian ratus, okey, dia rapat kat sini. Maksudnya, dia dah lebih daripada 5. Nombor ni dah lebih daripada 5 sebab dia bawa turun nombor ni. Maksudnya dah lebih daripada 5. 5, 6, 7, 8, 9. 9. Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, kita cikgu terangkan lagi sekali. Okey, bagi nampak. Terangkan lagi sekali. Bagi awak nampak. Right. Okey, untuk dapat abacus, awak perlu tahu yang pertama adalah awak kena tahu nilai tempat. Okey, ini adalah sa, pu, ra. Sa, puluh, ratus. Ini ingat tu. Okey. Bila tengok pula, kita tengok bahagian sa dahulu. Okey, cikgu suka tengok bahagian sa dahulu. Okey, bila bahagian sini kalau dia bawa turun, maksudnya nombor tu dah lebih daripada 5 ataupun dah lebih daripada 5. So, awak tengok dekat sini, dia bawa turun ke bawah. Okey. So, tapi di sini dia tak bawa naik ke atas pun. Dia masih lagi tidak bergerak. Maksudnya sini adalah 5. Okey, baik. Faham Tengok dekat puluh pula. Dekat nilai puluh. Dekat sini dia tak bawa turun ke bawah. Maksudnya nombor ni tidak lebih daripada 5. So, nombor ni adalah asas sebelum 5. So, ini adalah 1, 2, 3. So, ini adalah 3. Boleh faham? Okey, dah selesai. Kita pergi ke bahagian ratus. Dia bawa turun. Okey. Biji ni ke bawah. Maksudnya ini nombor mesti nombor 5 ataupun lebih daripada 5. Kita tengok pula nombor bawah dia. Ya, dia bawa naik atas. Okey, so bawa naik atas kena kira. 1, 2, 3, 4. 5 dengan 4, 9. Okey, ataupun 5. Dia dah bawa turun 5 kan? Abacus ni. So, ini 6, 7, 8, 9. So, 9. So, jawapan dia adalah 935. Cikgu harap anak-anak murid cikgu boleh faham Okey, seterusnya. Ada contoh lagi. Okey, yang pertama awak buat apa? Tengok. Sa, pu, ra. Sa, puluh, ratus. So, tengok dekat sini. Ada biji dekat sini. So, dia bawa turun. Kalau bawa turun, dia adalah nombor 5 ataupun lebih daripada 5. Awak tengok pula bahagian sebelah dia. Okey, bahagian sebelah dia. So, ini adalah 5. Ini adalah, dia naik atas kan? So, kita kena kira. 6, 7. So, ini adalah 7. Okey, puluh. So, dia rapat ke dinding. So, dia bawa turun. So, ini adalah nombor 5. 5 ataupun lebih. So, kita tengok dekat sini. Ada tak dia rapat ke sini? So, tiada. So, tiada. Ini adalah 5 sahaja. Okay, baik. Ini adalah, seterusnya kita tengok ratus. Ini adalah ratus.
Dia rapat ke dinding maksudnya dia adalah nombor 5 ataupun lebih daripada 5. So ini kita dah tahu 5. Lepas 5 nampak dia rapat ke atas di bahagian yang lagi satu. So lepas 5, 6, 7, 8. So 8. So jawapan dia adalah 857. Senang kan? Cikgu harap dan murid cikgu dapat tangkaplah abacus ni. Okey. Sebab cikgu rasa cara dia mudah saja. Kalau anak-anak murid cikgu rujuk gambar rajah ni. Okey. Rujuk gambar rajah ni. Alamak, sorry ya, cikgu tak perasan gambar ni. Alright, nampak. Rujuk gambar rajah ni. Gambar rajah ni sangat membantu anak murid cikgu. Okey. So, dengan abacus tadi, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Okay, bila awak dapat tahu kira perkara benda-benda ni, secara tidak langsung awak boleh memadankan nombor. Okay, bagi apa-apa nombor, awak boleh padankan nombor terhadap perwakilan nombor ni. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat sedikit sebanyak faham apa yang cikgu telah ajar. Jika ada apa-apa soalan, macam biasa boleh tanya cikgu. Okay, boleh PM cikgu. Dan jangan lupa untuk membuat latihan pengukuhan ya. Okay, itu saja. Stay safe, stay at home. Jangan nakal-nakal. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye.